Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa alayka tawakkalna wa bika khasamna wa bika hakamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa ant anta hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Allahumma rabbal Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard anta alimul ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnih innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Hayakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwat azani Allah wa iyyakum jami'a. Setelah kita memuji Allah Rabbul Jalali wal Ikram yang menghidupkan kita, yang memberikan kita nikmat, kesihatan, kekuatan dan kudrah kita sehingga kita dapat hidup pada malam ini. Dengan taufik beliau kita sentiasa istiqamah di atas agama dan manhaj yang lurus ini. Salawat serta salam semoga sentiasa dicurahkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabatnya, ahli baitnya dan mereka yang mengikuti mereka dari semasa ke semasa sehinggalah hari kiamat. Thumma alhamdulillah, barakallahu fikum jami'ah. Kita teruskan di dalam Dars Syarah Sunnah li Imam Al-Babahari rahimahullahu ta'ala di halaman 60, poin yang ke-6, yang mana kita akan memberikan penjelasan kepada Syarah Sunnah li Imam Babahari pada poin yang ke-6 malam ini secara ringkas, di mana percubaan kita mengadakan dars secara online, di mana kita telah ditimpakan negara kita dan hampir keseluruhan dunia bumi Allah ini dengan musibah yang mana kita tidak dibenarkan untuk bertemu sesatu sama lain. Dengan wabak dan fitnah ini adalah musibah dan azab bagi kita, yang mana insya-Allah selepas penjelasan Syarah Sunnah kita akan menjelaskan sedikit nasihat dalam masalah waqi', isu semasa ini. Dan insya-Allah kita teruskan di poin yang ke-6, di mana Imam Al-Babahari rahimahullahu ta'ala berkata, wa'lam anna an-nasa lam yabtadi'u bid'atan qattu hatta taraku minas sunnah mithlaha. Ketahuilah, yakni wa'lam, yang dimana setiap ulama salaf kita rahimahullah ta'ala cuba menjelaskan dan memberikan kita nasihat. Wa'lam, ketahuilah, iaitu al-istifham, supaya kita memahami an-nas, bahawa manusia ini lam yabtadi'u bid'atan qattu, tidaklah manusia ini melakukan satu perbuatan bid'ah sampai mereka meninggalkan, hatta taraku minas sunnati mithlaha, sehinggalah mereka meninggalkan satu sunnah yang semisal dengannya. Di sini kata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala, ia adalah satu hikmah di mana
termasuk hikmah yang mulia, hikmatun azimatun, satu hikmah yang mulia, di mana para salafus salih rahimahullahu ta'ala mewasiatkan bahawa manusia ini harus berhati-hati dan menjauhi perbuatan yang diada-adakan dalam agama ini. Di mana setiap kali terjadinya bid'ah itu, maka akan matinya sunnah Nabi SAW. Dan apabila sunnah itu mati, maka terjadinya satu musibah. Kerana berkata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala, li'annahu la tajtami'u sunnatu wal bid'atu. Karenanya sunnah itu tidak boleh sama sekali bersatu dengan bid'ah. Kerana minyak dan air juga tidak akan bersatu. Demikian juga yang hak dan yang batil, yang benar dan juga kesesatan penyelewengan itu sama sekali tidak akan boleh bersama. Illa wa tukhriju ihdahumal ukhra, sehingga kita dapat memisahkan antara yang hak dan yang batil, sehingga kita dapat memisahkan antara sunnah dan juga itu bid'ah. Maka di sini ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, bahawa setiap yang dikatakan sunnah itu merupakan kemuliaan yang kita amalkan, yang kita yakini, yang kita mempercayainya, bahawa ia adalah satu kemuliaan tanpa syak dan tanpa kita meraguinya. Adapun perbuatan yang diada-adakan, iaitu bid'ah, adalah sesuatu perbuatan yang keji, perbuatan yang dihina oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih, abghatul umuri ilallahil bid'ah. Perbuatan yang paling Allah benci dan Allah murka adalah perbuatan yang diada-adakan. Maka setiap sesuatu yang kita buat yang tidak ada dasarnya daripada agama ini, yang kita anggapkan ia sebagai satu ajaran daripada Islam, maka amalan tersebut adalah dianggap, dia dikira pakai sebagai sesuatu perbuatan yang dinamakan bid'ah. Sesuatu perkara yang disandarkan kepada Nabi SAW dengan jelas yang benar dalam riwayatnya daripada Nabi SAW, maka perbuatan itu dinamakan sunnah yang mulia datang daripada Nabi SAW. Maka di dalam sunnah ini, setiap sesuatu yang kita amalkan, setiap apa yang kita kerjakan, setiap sesuatu yang kita yakini, maka itu adalah kemuliaan, satu kurnia daripada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana telah kita sebut dalam durus yang lepas, bahawa sunnah termasuk nikmat, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah, wahyu yang terakhir, di mana Allah Azza wa Jalla telah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Hari ini telah kusempurnakan agamamu, wa akmaltu alaikum ni'mati, dan telah kusempurnakan juga bagimu nikmat-nikmatku. Berkata para salafus salih bahawa nikmat yang dimasukkan di sini adalah nikmatul imani wal islami was sunnah. Nikmat yang dimasukkan di sini adalah iman, Islam dan juga sunnah. Jadi sunnah termasuk salah satu nikmat yang di mana Nabi SAW meninggalkan sebelum beliau wafat. Beliau telah sebutkan, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kamu dua perkara, yaitu Al-Quran dan juga sunnah. Lam tadillu abada, niscaya kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Kitab Allah was sunnati, yaitu kitab Allah, Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Di mana Nabi SAW tidak meninggalkan jenggotnya, Nabi tidak meninggalkan rambutnya, Nabi tidak meninggalkan jubahnya, Nabi tidak meninggalkan capalnya, Nabi tidak meninggalkan sembarang sisa athar daripada sepeninggalannya, kecuali Al-Quran dan juga sunnah an-nubuwah ke atas sahabat-sahabat Nabi SAW untuk kita teruskan ajaran agama yang mulia ini. Oleh itu ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, bahawa kita akan melihat sesuatu ataupun seseorang yang mengamalkan perbuatan sunnah, apabila kita mendapati seseorang melakukan amalan yang bid'ah di dalam Islam ini, maka akan lenyaplah perbuatan sunnah itu
secara otomatiknya. Apabila orang bertanya kenapa, dan kita akan katakan bahawa apabila seseorang itu mengamalkan sesuatu perbuatan yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, maka perbuatan itu akan melenyapkan sunnah Nabi SAW secara otomatik, disebabkan mereka tidak mengamalkan sunnah Nabi SAW, maka terjadinya satu amalan yang dikatakan sebagai bid'ah. Seterusnya, kita kembali kepada pembicaraan kita. Lenyapnya sunnah disebabkan terjadinya bid'ah. Lenyapnya sunnah disebabkan terjadinya bid'ah ini kerana apabila seseorang itu tidak ingin ataupun tidak mengamalkan sunnah Nabi SAW, maka terlenyaplah, hilangnya sunnah. Sebagaimana kita lihat, apabila mereka beranggapan bahawa apabila permulaan kita nak makan, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan sangkaan bahawa menambahkan bacaan Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah baik, tayyib. Sedangkan Nabi SAW mengajarkan dalam hadis yang sahih untuk kita mulakan makanan kita dengan baca Bismillah, tanpa ada penambahan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kemudian wakul biyaminik, dan makan dengan tangan kananmu. Maka ini adalah termasuk sunnah. Apabila seseorang itu mulakan makanannya dengan bacaan selain pada Bismillah yang dia beranggapan itu baik, maka sunnah yang mulia yang begitu mudah ini terlenyap di atas muka bumi ini disebabkan mereka terjadinya perbuatan bid'ah. Maka berkata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala, maka apabila seseorang itu melakukan perbuatan yang diada-adakan, maka manusia beranggapan itu adalah lebih mulia, sedangkan perbuatan Nabi SAW itu adalah lebih mulia, yang lebih harus diikuti, dan harus kita meninggalkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Ikhwan wa akhwat azani Allah wa iyyakum. Seterusnya, di mana berkata Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ta'ala, amma alladhi ala sunnati fa innahu idza sami'a hadithan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu yafrahu bidzalik. Sungguh ciri-ciri seorang ahlu sunnah ini, apabila dia mencintai sunnah, apabila orang yang mencintai sunnah ini, dia mempunyai satu sikap. Apabila didengar sebuah hadis yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibacakan kepadanya satu hadis yang benar, lalu sikap mereka itu adalah sikap yafrahu, iaitu sikap kegembiraan, sangat gembira apabila mendengar hadis Nabi SAW. Sehingga mereka mahukan fayudhifu khairan ila khair. Mereka nak mengajak manusia untuk menjadikan lebih baik daripada itu, supaya manusia lebih tahu. Wa yudhiful ilman illa ilm. Mereka nakkan ilmu sampai kepada orang lain. Dan itulah dinamakan sahibus sunnah. Itulah dinamakan seorang ahlus sunnah. Yafrahu bi ahadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat gembira dengan mendengari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bainama sahibul bid'ah yanfizu min ahadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sikap ahlul bid'ah mubtadi' ini, mereka cuba untuk mematikan sunnah Nabi SAW. Dan itulah sikap para mubtadi'. Hadha syai'un wadihun. Perbuatan ini sangat jelas, tampaknya jelas di muka-muka mereka ini. Fi mubtadi'ah, oleh pelaku-pelaku bid'ah ini, annahum yuharibuna sunan. Mereka lah yang menghancurkan, mereka lah yang melenyapkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Li'annaha yaqdi ala ma indahum minal bid'ah. Mereka lah yang berhukum sesuatu yang menurut jiwa hawa nafsu mereka untuk mengerjakan suatu perbuatan yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Maka demikianlah sikap para mubtadi'. Apabila dibacakan hadis Nabi, lalu hari ini sikap mereka adalah hanya mencop ataupun menuduh seseorang itu sebagai golongan Wahabi ataupun Wahabiyah. Apabila dibacakan sebuah hadis Nabi SAW, mereka tidak ada lain, tidak ada hujah. Mereka hanya mengatakan ini adalah Wahabi.
Apabila dibacakan kepada mereka dalil daripada Al-Quran dan Sunnah, lalu mereka katakan ini juga adalah Wahabi. Di manakah terletaknya Al-Quran dan Sunnah? Jadi siapakah orang yang benar? Kalau orang yang membicarakan tentang Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah Wahabi. Di manakah orang-orang yang benar? Di manakah Ta'ifatul Mansurah? Di manakah mereka itu Al-Mansurun, yaitu orang yang menegakkan agama-agama Allah? Di manakah mereka itu dikatakan Firqatun Najiyah? Kerana mereka inilah yang menegakkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sehingga mereka sentiasa dicemuh, sentiasa dihina oleh kaum muslimin yang bahawa kelompok ini adalah kelompok yang batil. Orang yang sangat bergembira apabila membicarakan Al-Quran dan hadis, membicarakan tentang hadis-hadis Nabi SAW. Mereka itulah yang benar-benar mengikuti sunnah Nabi SAW. Ikhwan azani Allah wa iyyakum. Kita akan lihat di kalangan masyarakat kita betapa ramainya manusia yang mengakui bahawa diri mereka itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Mereka mengikuti ittiba Al-Quran dan Sunnah. Di manakah manhaj mereka? Di manakah kepahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah? Kita lihat kisah-kisah yang berlaku di zaman salaf dan selepas mereka sampailah hari ini. Semua kaum muslimin pada hari ini mengaku mereka mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kenapa berlakunya perpecahan umat ini sampailah hari ini? Disebabkan kefahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah tidak mengikuti para salafus salih. Mereka tidak mengikuti apa yang dipahami oleh para sahabat dan para tabi'in. Mereka mentafsirkan Al-Quran, mereka mentafsirkan hadis, mereka memahaminya dengan kepahaman jiwa nafsu mereka tanpa mengikuti para salafus salih. Maka di sini berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, kita sambung pada ucapan beliau, fahdharil muhdathati minal umur. Fahdhar, iaitu jauhi, berhati-hatilah. Al-muhdathat, iaitu sesuatu yang diciptakan, yang diada-adakan, minal umur, di dalam agama ini. Berhati-hati terhadap perkara yang baru di dalam agama ini. Fa inna kulla muhdathatin bid'atun, kerana sesungguhnya setiap yang diada-adakan dalam agama itu merupakan bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalatun, setiap yang bid'ah itu merupakan kesesatan. Wa dalalatu wa ahluha finnar, dan kesesatan dan pelakunya mereka di dalam neraka. Ikhwan azani Allah wa iyyakum. Beliau rahimahullah ta'ala menjelaskan fahdharil muhdathat, berhati-hati dengan sesuatu yang diada-adakan. Demikian berkata Syekhuna Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Al-muhdathat ini juga disebutkan al-muharramat, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sesuatu yang diharamkan lalu mereka buat, dan itu termasuk muhdathat. Apabila Allah Azza wa Jalla mengharamkan seseorang itu meminum khamar, maka orang itu meminum khamar, maka itu termasuk muhdathat, sedangkan agama tidak membenarkannya. Apabila agama itu memerintahkan untuk mematuhi syariat, seseorang itu menyelisihi syariat tersebut, maka ia termasuk juga sesuatu perkara yang diharamkan, iaitu muharramat. Kerana setiap yang li'anna muharramat la khairan fiha, setiap yang diharamkan, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ditegahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak akan terdapatnya kebaikan sedikit pun di dalamnya. Sama ada sawa'an muharramat syirki au kufr, sama ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk syirik ataupun sesuatu yang dikufurkan, yang dikufuri, au ma'asi, sesuatu yang dimaksiati. Lianna Allah la yuharrimu syai'an wa fihi khair, kerana Allah Azza wa Jalla tidak akan mengharamkan sesuatu perkara yang di mana dalamnya ada kebaikan. Jadi kalau kita katakan sesuatu bid'ah itu baik, kenapa agama ini, kenapa Allah Azza wa Jalla dan Nabi-Nya ingin mengharamkan perbuatan tersebut? Kerana dalam itu ada kebaikan. Maka tidak ada kebaikan di dalam agama tersebut, dalam perbuatan tersebut yang dipandang oleh agama ini tidak ada kebaikan, maka perbuatan itu menjadi
haram. Dan itu menjadi satu kaedah. Sesuatu yang tidak ada kebaikan, yang tidak ada manfaat di dalamnya, maka perbuatan tersebut adalah haram di sisi ulama fiqh. Maka di sisi ulama usul, sesuatu yang disandarkan kepada agama yang tidak ada dasarnya, maka itu tidak ada kebaikan dalam agama, maka ia termasuk sesuatu yang diharamkan, dan perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang ditegah. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW sebut dalam hadis Irbad bin Sariyah, dalam sebuah hadis yang masyhur yang kita telah maklum datang daripada Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, yaitu dalam Hajjatul Wida' Nabi SAW, beliau bersabda, qala mawa'adana Rasulullah SAW maw'idatan wajilat biha qulub. Pada hari tersebut Nabi SAW memberikan kami satu peringatan yang sehingga hati kami juga terasa goncang, terasa gelisah pada hari tersebut. Wa dharafat minhal uyun, lalu mata kami pun membasahi. Faqulna ya Rasulullah, lalu kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatun maudi', seolah-olah ini adalah satu peringatan buat yang terakhir sekali. Fa'ausina, lalu wasiatkanlah kepada kami ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, qala usikum bitaqwallah, aku menasihati kalian untuk sentiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, was-sam'i wa ta'ah, dengar dan patuh. Wa in ta'mara alaikum abdun, meskipun yang mengurusi negaramu itu adalah seorang hamba. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan abdun habsyiyun ka'annaha ra'sahu zanibah. Dalam riwayat yang lain menunjukkan bahawa meskipun seorang hamba daripada Habsyah, Ethiopia, seorang hamba daripada kulit bangsa hitam yang memerintah kalian, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, maka manusia yang hidup selepas peninggalan aku ini nanti, maka kalian akan melihat manusia itu banyaknya perselisihan di antara mereka. Fa'alaikum bis sunnati, maka sentiasalah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dengan berpegang teguh kepada para khulafa ar-rasyidin yang mendapat petunjuk al-mahdiyyin selepas peninggalan aku ini. Tamassuku biha, dan pegang teguhlah dengannya, dan wa'abdu 'alaiha binawajiz, dan gigitlah dengan gigi gerahammu. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan ini adalah peringatan Nabi SAW kepada kita, wa iyyakum muhdatsatil umur, maka berhati-hatilah kalian dengan sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama ini. Berkata Syekhuna Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, hadza at-tahdhir, ini adalah peringatan nasihat Nabi SAW ke atas umat ini, yang bermaksud iyyaka, yaitu kalimatut tahdhir, satu kalimat untuk kita berhati-hati, untuk kita berjaga-jaga, untuk kita berhati-hati dalam tingkah laku kita dalam agama ini. Kerana Nabi SAW bersabda, wa iyyakum muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Berhati-hatilah kalian dengan perkara yang diada-adakan dalam urusan agama ini, kerana setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain disebutkan, wa kullu dalalatin finnar, setiap yang sesat itu kedudukannya di dalam neraka. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Ikhwan wa akhwat azani Allah wa iyyakum, di sini kita dapat mengambil beberapa fawaid dalam hadis Irbad bin Sariyah dan juga ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, di mana ungkapan beliau bersamaan dengan merujuk kepada hadis daripada Irbad bin Sariyah. Yang pertama, hadis daripada Irbad bin Sariyah ini menunjukkan bahawa Nabi SAW memerintahkan kita pertama kali adalah taqwallah, bitaqwallah, sentiasa kita bertakwa kepada Allah. Orang yang tidak bertakwa kepada Allah, apabila dibacakan tentang ayat Al-Quran, mereka tidak mau dengar. Orang yang tidak bertakwa kepada Allah, apabila dibacakan tentang hadis Nabi, mereka mengkufurinya. Dan itu sifat-sifat manusia yang tidak bertakwa.
Antara sifat orang yang bertakwa adalah apabila dibacakan Al-Quran, dalil-dalil daripada kalam Allah dan juga kalam Rasul, iaitu sunnah Nabi SAW, lalu mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi. Yang seterusnya, bahawa Nabi SAW memerintahkan was-sam'i wa ta'ah, dengar dan patuh, iaitu kepada pemimpin di kalangan kalian, meskipun pemimpin itu adalah seorang hamba daripada bangsa Habsyah, iaitu seorang hamba Ethiopia. Kerana orang-orang Habsyah ini dulu kala di zaman Nabi SAW, mereka ini masyhur sebagai bangsa-bangsa yang terjadinya di kalangan para hamba-hamba, iaitu budak. Meskipun seorang budak, seorang hamba menjadi pemerintah kita, maka betapanya dahsyat beratnya untuk kita patuh dan taat sebuah pemimpin yang datang daripada, meskipun dia seorang hamba. Kerana tidak mungkin seorang hamba kita nak mematuhinya, tapi ini adalah syariat di mana Nabi SAW memerintahkannya. Naam. Seterusnya, Nabi memerintahkan kita dengan wasiat yang berikutnya. Kita akan menghadapi satu situasi di mana manusia akan berselisih dalam masalah agama ini. Manusia akan berselisih. Apabila kita membicarakan tentang agama ini, manusia akan berselisih dengan pandangan-pandangan mereka sendiri, dan ini mazhabnya, dan inilah pandangan imamnya, dan ini adalah pandangan ustaznya, ini adalah pandangan kiainya. Maka di sini terjadinya perselisihan yang di Nabi SAW sebutkan ikhtilafan kathira, perselisihan yang begitu banyak. Maka apa solusinya untuk kita menjawab keadaan fitnah ini berlaku? Maka fa'alaikum bis sunnati, sentiasalah kita rujuk kepada sunnah Nabi SAW. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah An-Nisa, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Jika kamu bersaling berbantah-bantah dalam urusan agama ini yang kita tidak tahu solusi untuk menjawabnya, maka kembalilah kepada Allah, iaitu bi kitabillah was sunnati rasul. Maka fa'alaikum bis sunnati, maka kembalilah kepada sunnahku. Sunnah ini yang difahami, kita memberikan penjelasan kepada mereka yang masih belum tahu bahawa sunnah bukan hanya perbuatan yang puasa pada hari Isnin, puasa pada hari Kamis. Itu bukan hanya sunnah terbatas pada di situ saja. Sunnah itu termasuk perkara yang harus kita yakini, yang harus kita ikuti dalam meskipun perbuatan dan juga keyakinan. Itu adalah sunnah Nabi SAW. Maka fa'alaikum bisunnati, maka termasuk mentaati pemimpin itu adalah termasuk sunnah Nabi SAW. Orang yang menyelisihi pemimpin, maka orang itu tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Wa man takhallafa bisunnati Nabi SAW, barang siapa yang menyelisihi sunnah Nabi SAW, maka dia bukan termasuk golongan yang mengikuti Nabi SAW. Sebagaimana Nabi SAW sabda dalam sebuah hadis yang sahih, faman raghiba sunnati falaysa minni, barang siapa yang menyelisihi sunnahku, maka dia bukan termasuk daripada kalangan kami. Kemudian Nabi SAW memerintahkan selepas kita mengikuti sunnah Nabi, jika kita tidak mendapati dalil-dalil dalam sunnah Nabi, maka mengikuti apa yang telah diijma'kan, apa yang telah disepakati oleh para khulafa ar-rasyidin, iaitu para khulafa Nabi SAW mendapat petunjuk al-mahdiyin. Mendapat petunjuk di sini, al-mahdi bermakna bil huda, dengan petunjuk daripada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan kita lihat, dan kita telah ketahui bahawa pelantikan Umar, Uthman, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali adalah pelantikan mereka berdasarkan daripada dalil-dalil Al-Mahdi, iaitu petunjuk selepas peninggalan Nabi SAW. Jadi sesiapa yang merasakan bahawa khulafa ar-rasyidin ini bukan termasuk pelantikan daripada petunjuk, maka mereka telah tersisir daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana Ahlus Sunnah wal Jamaah sama sekali tidak mempertikaikan pelantikan ataupun kedudukan para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Kemudian Nabi SAW mengajari kita, iaitu tamassuku biha,
dan sentiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi, dan wa'abdu 'alaiha, dan gigitlah dengan gigi gerahammu, iaitu pegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Jangan sekali-sekali kita melepasi gigitan sunnah Nabi SAW. Kerana apabila kita terlepas daripada gigitan tersebut, maka kita terlepaslah daripada ikatan sunnah tersebut. Maka sunnah itu adalah satu yang diikati, yang ditambat di dalam hati kita dengan keyakinan i'tiqad, dengan kita meyakini bahawa sunnah itu adalah mulia, sunnah itu adalah benar, sunnah itu adalah satu jalan tariqah yang harus kita ikuti selepas peninggalan Nabi SAW. Daripada saat kita bangun tidur, daripada saat kita bangun daripada tidur kita, kita mengikuti qudwah Nabi SAW sampailah ke malam harinya. Sehingga kita nak tidur, kita mengikuti sunnah Nabi SAW yang mulia. Maka Nabi SAW mencegah kita, iaitu wa iyyakum muhdathat, iaitu menjauhi perbuatan yang diada-adakan. Iaitu tahzir. Nabi menasihat kita dengan mulia. Nabi SAW menasihati para sahabat, meninggalkan satu wasiat kepada sahabat dan umat ini agar kita menjauhi, berjaga-jaga dalam sesuatu yang diada-adakan dalam agama ini. Kerana perkara itu manusia akan merasakan ia mulia. Perbuatan itu adalah baik. Perbuatan itu adalah manfaat untuk agama ini. Ketahuilah, wahai saudara-saudaraku, barakallahu fikum jami'a, sesuatu yang di mana kita rasakan agama ini baik, menurut kepala kita benda itu baik, sedangkan agama itu tidak mensyariatkan, maka perbuatan tersebut adalah terkeji, perbuatan yang paling keji, perbuatan yang paling dihinai oleh Allah Azza wa Jalla. Kerana telah kita sebut dalam hadis pada awal tadi, inna abghadal umur, perbuatan yang dibenci oleh Allah, perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, inna abghadal umur, perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-bid'ah, perbuatan yang diada-adakan. As-soal, ada orang yang bertanya, apakah perbuatan zina, perbuatan mencuri itu tidak begitu dahsyat dengan bid'ah? Naam, perbuatan bid'ah ini adalah perbuatan yang paling dahsyat sekali, perbuatan yang paling syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk yang ada di muka bumi ini adalah melakukan perbuatan bid'ah. Dan ketahuilah bahawa umat Yahudi, agama Yahudi dan Nasrani ini, mereka dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla disebabkan terjadinya perbuatan bid'ah. Terjadinya perbuatan bid'ah, iaitu tidak mematuhi Rasul mereka, iaitu Musa dan juga Isa alaihissalatu wassalam. Umat Bani Israel ini diutuskan kepada mereka beberapa Rasul. Kerana Allah menghancurkan umat-umat ini di kalangan para Bani Israel ini. Ketika Allah mengutuskan Ibrahim alaihissalatu wassalam, Allah mengutuskan Ismail, Allah mengutuskan Yaqub, Allah mengutuskan Musa, Isa, Zakaria, Yahya kepada umat ini, ke umat Bani Israel ini. Lalu mereka menderhakai, mereka membunuh rasul-rasul mereka dan mereka mengadakan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh nabinya, iaitu yang tidak disyariatkan oleh Allah ke atas umatnya. Maka mereka terjadilah perbuatan bid'ah, iaitu yang diada-adakan. Demikian juga Nabi SAW telah memberikan kita nasihat pada awalnya pada zaman sahabat, supaya manusia di zaman sahabat itu tidak melakukan perbuatan bid'ah, kerana takutnya terjadinya, berlakunya musibah yang sama ke atas umat ini. Maka alhamdulillah ala kulli hal, umat-umat terdahulu, jika Allah melaknati mereka, Allah menghancurkan mereka seluruhnya. Kita lihat bagaimana Allah menghancurkan kaum Nabi Lut, Allah menghancurkan Nabi Saleh, bagaimana Allah menghancurkan kaum Nuh, Allah menghancurkan mereka seluruhnya tanpa dikecualikan. Dan kita lihat betapanya Allah menyayangi umat Muhammad SAW pada hari ini, di mana Allah Azza wa Jalla menghancurkan umat ini sedikit demi sedikit, sampailah malam ini, sampailah hari ini, negara kita, dunia kita ini ditimpa fitnah, ditimpa azab daripada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana telah kita maklum
bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam akhir surah Nur, "Falyahdharil ladzina yukhalifu an amrihi an yusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Berikanlah mereka peringatan, an yusibahum fitnah, yaitu sebelum mereka ditimpa fitnah ataupun azab yang sangat pedih. Ketahuilah ikhwan, azani Allah wa iyyakum, bahawa apa yang kita ditimpa fitnah malam ini di negara kita ini adalah disebabkan kasabat aidin nas, disebabkan tangan-tangan kita sendirilah yang menyebabkan terjadinya musibah ini ke atas negara kita, ke atas umat ini, ke atas dunia muka bumi ini, di mana manusialah yang menyebabkan kehancuran fitnah ini berlaku. Maka Allah telah memberikan kita tahzir pada awalnya, falyahdharil ladzina yukhalifu, berilah peringatan bagi mereka yang menyelisihi perintah Allah, mereka yang menyelisihi larangan-larangan Allah, sebelum Allah an yusibahum fitnah, sebelum Allah menduga mereka dengan satu fitnah ataupun satu azab, yang di mana Allah memberikan kita satu azab. Ketahuilah, walaupun azab ini Allah tidak menghancurkan segala seluruhannya sebagaimana Allah menghancurkan umat Nabi Allah Musa, Nabi Allah Saleh dan juga Lut dan juga Nuh, maka umat ini akan terhancur sedikit demi sedikit. Maka itu adalah satu azab yang sangat pedih, kerana azab itu tidak pernah dikirakan banyak ataupun sedikit. Apabila datangnya azab Allah, inna azaballahi syadid, sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Ketahuilah ikhwan, azani Allah wa iyyakum, perbuatan bid'ah inilah puncanya musibah terjadinya di atas muka bumi ini, kerana manusia melakukan perbuatan maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita lihatlah sebagaimana begitu tegarnya para salafus salih, mereka sangat-sangat mempertikai, mereka menjaga agama ini daripada dicerobohi oleh para mubtadi', dirosakkan agama ini, kerana agama ini akan hancur disebabkan berlakunya perbuatan yang diada-adakan dalam agama ini. Maka perbuatan yang mereka minum khamar, mereka melakukan zina dan sebagainya, mereka itu merosakkan diri mereka sendiri. Adapun orang yang merosakkan agama Allah ini termasuk satu kemurkaan yang paling Allah bencikan, yang paling Allah marahi, yang paling Allah begitu marahnya terhadap umat yang melakukan perbuatan bid'ah, yaitu sehingga dosa yang paling besar selepas syirik adalah waman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhib. Dosa yang paling dahsyat adalah mereka yang berlaku dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengada-adakan dalam urusan agama ini. Ikhwan azani Allah wa iyyakum. Maka Allah berkata, Nabi SAW dalam hadis Irbad bin Sariyah, sesungguhnya sesuatu yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Maka di sini tidak ada pengecualian, tidak ada satu pun yang dikecualikan daripada perbuatan tersebut. Sesuatu yang dianggapkan sebagai agama, maka itu adalah bid'ah kerana tidak ada dalil datang daripada Nabi SAW. Maka berkata Al-Imam Bahari, wa kullu dalalatu, dan setiap wa dalalatu wa ahluha finnar, dan bid'ah dan juga pelakunya, orang yang melakukannya, ke dalam neraka. Jadi di sini antum boleh quote bahawa wa ahluha finnar. Siapakah yang dimaksudkan dengan pelakunya? Pelaku di sini adalah ada dua, iaitu pelaku kepada amalan ataupun i'tiqad. Adapun orang yang melakukan perbuatan amalan seperti amalan yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, mereka ke dalam neraka wala bisyak, tidak ada keraguan dalam hal tersebut. Sama ada pelakunya itu kekal atau tidak, wallahu ta'ala alam, kerana kita tidak menjelaskan ataupun kita tidak mendapati mana-mana dalil yang jelas yang memberikan pengesahan bahawa pelaku bid'ah ini kekal dalam neraka. Adapun para ulama menyebutkan dan wa ahluha finnar ini adalah mereka yang di mana keyakinan mereka itu menyimpang daripada ajaran ahlu sunnah wal jamaah, iaitu seperti Jabariyah, Qadariyah dan juga Khawarij dan sebagainya, kerana hadis-hadis telah warid menunjukkan mereka ini adalah penghuni neraka.
di mana Nabi SAW sebutkan al-khawariju kilabun ahlin nar. Khawarij itu adalah anjing-anjing penghuni neraka. Dan disebutkan juga al-qadariyah majusi ummati. Qadariyah itu adalah majusi umat ini. Dan ini menunjukkan bahawa mereka ini adalah ciri-ciri yang disebutkan sebagai ahli neraka yang bersifat keyakinan. Mereka mempunyai keyakinan yang menyimpang, yang bukan saja pada amalan tetapi pada perbuatan mereka, pada keyakinan mereka itu sendiri. Maka ahlu sunnah memahami bahawa yang dikatakan bid'ah ini, bahawa setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Bagi mereka yang mengatakan bahawa bid'ah itu ada dua, iaitu bid'ah yang baik, maka kita katakan semua bid'ah itu adalah sesat. Adapun bid'ah yang dibolehkan adalah bid'ah lughawi, bid'ah segi bahasa sahaja, sepertinya makan, minum, pakaian dan sebagainya. Itu adalah termasuk bid'ah lughawi. Kerana Nabi SAW tidak meminum air yang kita minum pada hari ini barangkali, ataupun makanan yang kita tidak yang kita makan Nabi tidak makan, dan itu semua adalah pada lughawi sahaja, segi bahasa. Adapun pada syariat itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada agama, maka itu semua adalah diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga Nabi SAW. Sebelum kita mengakhiri, bahawa ucapan Imam Al-Barbahari, وَضَلَالَةُ وَأَهْلُهَا فِي النَّارِ, kesesatan dan pelakunya di dalam neraka ini, menunjukkan dalam sebuah hadis juga di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis Firqul ummah, perpecahan umat ini, Nabi SAW bersabda, وَسَتَفْرَقُ هَذِهِ ummah عَلَى 73 فِرْقَةً كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَحْدَةً. Ini menunjukkan bahawa umat ini akan pecah kepada 73 golongan, kesemuanya akan dihumban ke dalam neraka kecuali satu, iaitu al-jamaah. Maka menunjukkan bahawa pelaku bid'ah adalah jelas daripada hadis Nabi SAW yang sahih, yang disebutkan dalam beberapa hadis yang jelas tanpa kita meragui akan kesahihannya, bahawa pelakunya adalah tempatnya dalam neraka, dan ia merupakan sifat yang sebahagian yang kekal dan sebahagiannya tidak kekal, sebagaimana berkata Syekh Shalih Al-Fawzan hafizahullah ta'ala, fahada dalilun ala anna ahlal bid'ah yakunu finnar. Mereka ini menunjukkan dalil-dalil bahawa pelaku bid'ah ini mereka termasuk ahli neraka. Minhum man yakunu finnari yukaffir, iaitu sebahagian mereka ini masuk dalam neraka disebabkan kekufuran mereka. Wa minhum man yakun finnari lima'siyati, kerana sebahagian mereka masuk dalam neraka disebabkan kemaksiatannya. Minhum man yukhalladu finnar, sebahagian mereka itu kekal dalam neraka. Wa minhum man la yukhallad, mereka sebahagiannya tidak kekal dalam neraka. Wa yakunu hukmuhu hukma ashabil kabair, bagaimana mereka ni akan dihukumkan sebagai dosa-dosa pelaku dosa besar. Apakah yang dimaksud dengan pelaku dosa besar? Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Bahawa dosa-dosa besar ini termasuk dosa-dosa yang boleh diampuni dan barangkali tidak diampuni. Kerana dosa syirik termasuk dosa besar, dosa berzina, dosa minum khamar itu termasuk dosa kabair, termasuk dosa-dosa besar. Melakukan perbuatan bid'ah juga termasuk dosa-dosa besar. Jadi sama ada ia termasuk sifat yang kekal ataupun tidak, wallahu ta'ala alam. Itu tergantung kepada sekiranya keyakinannya itu menyalahi dari berpaling daripada ahlus sunnah, maka ia telah termasuk daripada kelompok yang akan bersifat kekal dalam neraka jahannam, wal na'udzubillah. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah penjelasan kepada poin yang ke-6 ini bermanfaat, dan insyaAllah sepanjang kita dalam tempoh kawalan pergerakan ini, kita akan teruskan dars akidah ini pada setiap malam, mulai malam ini sampailah pada minggu hadapan insyaAllah biiznillah. Mohon doa antum supaya ana pun dapat sihat, kesihatan,
kerana dalam tempoh kawalan tersebut ana di attack dengan kecemasan, cemas, panic attack, sehingga payah untuk tidur dan juga makan dan minum. Mohon doa antum, insya-Allah kita dapat bersambung dars kita pada keesokan hari, insya-Allah pada waktu yang sama, dan kita akan sambung pada poin yang ke-7 di dalam kitab Syarah Sunnah Imam Al-Barbahari. Kekurangan yang mohon maaf kerana ini ada percubaan kita dalam live kita pada malam ini, pada pertama kalinya. Kerana biasanya kita ada admin-admin yang melakukan perbuatan live ini. Hari ini kita buat secara ringkas, insya-Allah kita akan sambung pada hari akan datang. Barakallahu fikum jami'ah. Sembarang soalan boleh antum masukkan ke dalam grup ataupun WhatsApp anda secara langsung, insya-Allah, ataupun di dalam Facebook live ada sesiapa barang soalan. Barakallahu fikum. Nah, soalan tentang masalah isu solat Jumaat, yang mana kita telah diperintahkan tidak mengadakan solat Jumaat. Dan kita telah mempelajari pada kitab-kitab yang lalu seperti Syarah Sunnah Al-Imam Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan juga di dalam kitab dalam Usul Sunnah di Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dan juga demikian dalam kitab kita yang ada di hadapan kita ini, Syarah Sunnah Imam Al-Barbahari, bahawa solat Jumaat ini adalah termasuk kekuasaan penguasa kita, termasuk ulil amr, kuasa pemerintah. Maka solat Jumaat ini, meskipun pemerintah melarang, kita tidak boleh membuat Jumaat sendiri di rumah, dan itu termasuk perbuatan bid'ah. Juga berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala di dalam Syarah Sunnah, beliau mengatakan bahawa di sini, wa man taraka salatu jumu'ah wal jama'ah fil masjid min ghairi udhrin fahuwa mubtadi'un. Sesiapa yang meninggalkan solat Jumaat dan solat Jumaat di masjid tanpa uzur, maka ia termasuk seorang ahli bid'ah. Uzur. Kemudian uzur ini dijelaskan, wal uzru kal marad. Dan uzur ini seperti sakit. La taqata lahu bil khuruj ila masjid. Yaitu uzur yang dimasukkan di sini, tidak ada kemampuan untuk keluar, untuk menuju ke masjid. Dan di sini menunjukkan tidak ada kemampuan untuk keluar ke masjid. Dan kita lihat wabak yang ada pada kita hari ini, yaitu yang memberikan keuzuran untuk kita menuju ke masjid, yang menyebabkan kita tidak dapat ke masjid. Ini adalah termasuk uzur yang kita tidak dapat mengerjakan solat Jumaat dan juga jamaah. Sama dengan konteks yang disebutkan oleh Imam Barbahari rahimahullah ta'ala. Nah, kemudiannya, apakah dibolehkan sehingga Jumaat itu ditinggalkan 3 hingga pun 2 bulan dan sebagainya? Nah, boleh saja, kerana itu termasuk kemaslahatan, kepentingan yang dilihat oleh ulil amr. Kerana apabila manusia pergi ke masjid itu pada hari ini mendapatkan mudarat. Jadi di situ kita kena faham dalam beberapa kaedah daripada kaedah fiqhiyah. Nah, barakallahu fikum. Dan soalan daripada sahabat kita yang lain, hukum solat di masjid secara berjemaah sedangkan arahan untuk solat di rumah, apakah hukumnya? Ya, soalan ini ada sahabat kita yang telah bertanya, ikhwan kita yang telah bertanya pada minggu lepas, hukum solat di masjid ataupun berjemaah di masjid sedangkan pemerintah tidak membenarkan. Ini termasuk khawarij. Mereka yang tidak mendengar arahan pemerintah
Kerana pemerintah ini bukan larangan untuk kita solat. Dia larangan yang menunjukkan sesuatu perkara yang khusus sahaja, iaitu di masjid. Adapun di rumah kita nak berjemaah, inilah peluangnya ya. Sesiapa yang selalu suka sangat berjemaah di rumah, inilah peluang yang dibenarkan untuk kita berjemaah di rumah. Adapun di masjid ini pula ketika ini dilarang oleh pemimpin disebabkan ada mudarat ataupun mafsadat yang tidak kita dapat elakkan. Jadi sesiapa yang mengerjakan salat jemaah di masjid juga, maka ia termasuk perbuatan yang tidak mendengar dan patuh kepada ulil amr. Kerana termasuk benda yang ma'ruf, benda yang baik untuk kita patuhi pemimpin kita. As-sam'u wa ta'a li'a'immatil mu'minin, dengar dan patuh kepada pemimpin kaum muslimin yang mana mestinya ia mengajak kepada kita kebaikan. At-ta'atu fil ma'ruf, taat kepada yang ma'ruf sahaja. Adapun termasuk larangan untuk solat di masjid secara berjemaah, ini bukan secara mutlak. Ini dalam tempoh yang kita dapat dielakkan insya-Allah. Bukan hanya kita di Malaysia. Adapun kita lihat yang telah ana forwardkan fatwa oleh Syekhuna daripada kibar kita, Syekh Abdul Muhsin Al-Bad hafizahullah taala, ketika beliau mensyarahkan Al-Muwatta Imam Malik rahimahullah taala di dalam Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada minggu lepas, beliau ditanya tentang hukum solat berjamaah disebabkan mereka takut dengan virus ini, lalu mereka mengerjakan salat jemaah secara jarak jauh kiri dan kanan, hadapan dan belakang 1 hingga lebih beberapa meter. Nah, kita walaupun sejengkal itu saja telah menyelisihi sunnah Nabi SAW dalam masalah tersebut, maka kaedahnya adalah tidak melakukan salat jemaah. Mereka ingin untuk menghidupkan sunnah, mereka mematikan lagi satu sunnah. Dan itulah dimasukkan apabila bid'ah itu terjadi, maka terhilanglah satu sunnah yang lain. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada solat berjemaah dalam tempoh, dalam ataupun dalam jarak di hadapan, di kiri dan kanan kita, itu tidak ada. Adapun termasuk perbuatan itu dinamakan solat munfarid, solat bersendirian. Maka solatnya tidak sah sebagaimana telah disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Abad hafizahullah taala. Barakallahu fikum. Soalan yang berikutnya, ana telah jawab soalan yang tadi ya. Hukum solat renggang 1 meter, penjelasannya telah disebutkan ya tadi. Barakallahu fikum. Jadi solat antara jarak kiri dan kanan itu tidak boleh, dan itu bukan termasuk sunnah. Dia itu termasuk kebodohan dan kejahilan mereka kununa memahami kaedah fiqh. Ini kita darurat ataupun darurah, ini kita ada kaedah-kaedah, poin-poin yang tertentu sahaja dibenarkan. Jangan kerana darurat itu jamaah itu akan terbubar sekiranya berlakunya darurat. Sebagaimana kita lihat berlakunya peperangan dan sebagainya, di situ dibenarkan untuk kita tidak berjamaah, sehingga hatta kita mengqasarkan as-salah. Naam, barakallahu fikum. Bagaimanakah sikap kita terhadap musibah yang kita ditimpakan hari ini? Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Musibah yang datang pada kita hari ini adalah satu azab. Dan apabila kita mengetahui untuk mentandingi musibah tersebut, ia akan menjadi satu nikmat. Ia akan menjadi satu nikmat. Dalam musibah ini juga akan berlakunya dosa besar lagi satu. Ini kita nak kongsikan terjadinya dosa besar, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Dalam kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad At-Tamami rahimahullah ta'ala, kita mempelajari satu dalil di mana satu penyakit ini bukan datang daripada manusia. Penyakit ini yang datang daripada manusia itu hanya satu sebab. Kita tidak boleh datang kata virus ini daripada si fulan.
Adapun virus ataupun satu penyakit, apapun penyakitnya itu datang, adalah satu sebab daripada manusiawi. Semua bala, musibah, penyakit, itu semua datang daripada Allah Azza wa Jalla dengan seizin Allah. Demikian juga kita harus meyakini, kita imani bahawa sihir itu termasuk perbuatan syaitan. Akan tetapi, sihir itu tidak akan terjadinya kecuali dengan seizin Allah Azza wa Jalla. Sekiranya Allah tidak mengizinkan sihir tersebut, maka dia tidak akan terjadi. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Apakah kita mengkufuri ayat tersebut? وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ, tidak ada sesuatu yang dapat memudaratkan. وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ, kecuali dengan seizin Allah Azza wa Jalla. Kecuali dengan izin Allah, maka mudarat itu akan datang. Cuma janganlah sampai kita jadi kebodohan oleh sebagian golongan ini yang katanya tak perlu kita takut dengan virus ini, tak perlu kita risaukan virus ini dan sebagainya. Nah, itu sifat manusia mempunyai sifat takut. Takut. Virus ini manusia takut. Harimau, tak ada manusia yang tak takut harimau. Orang gila pun nampak harimau, dia lari, kabur dia. Apa yang kita rasa takut di sini itulah sifat manusiawi, takut kepada sesuatu yang harus ditakuti. Yang kita takut, yang kita katakan takut kepada Allah itu takwa. Nah, sentiasa walaupun dalam keadaan ketakutan ini, kita itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat, iman kita ni tak sama dengan iman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Iman Abu Bakar ini walaupun ditimbang dengan iman manusia selepas Nabi SAW, tak setimpal dengan iman Abu Bakar Siddiq. Ketika Abu Bakar Siddiq berada dalam gua bersama Nabi SAW, idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar dalam keadaan sedih, takut di dalam gua tersebut oleh musuh-musuhnya. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, la tahzan, jangan kau bersedih. Bukan katakan jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. La tahzan, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Maksudnya ilmu Allah itu meliputi kita ini kerana kita dalam penguasa, dalam penjagaan, penglihatan, pengetahuan Allah Azza wa Jalla. Apa perlu kita takut dan sebagainya? Nah, kita harus takut dengan benda-benda ni. Kalau kita tak perlu takut, ya nah, itu orang-orang bodoh jalan sembarang jalan, jangan tengok kiri dan kanan lalu jalan dia, lori, trailer dan sebagainya lenyek aja terus, tak perlu takut. Takut yang kita masukkan di sini adalah berhati-hati, takut. Kita takut kepada Allah dan kita takut kepada azab neraka. Dan itulah maksudnya takut. Takwa dan takut harus difaham dengan dua perkara. Jangan jadi kebodohan sebagaimana takut yang difahami oleh orang-orang sufi, oleh orang-orang tasawuf. Apakah kita tidak perlu takut kepada COVID dan sebagainya? Harus kita berhati-hati dan kita rasa takut. Sakit. Mati. Siapa yang tidak takut rasa matinya? Nah, barakallahu fikum. Jadi, ketakutan yang harus kita paham di sini adalah takut dan takwa. Bezakan antara keduanya. Yang kita pahamkan sebagaimana dipaham oleh jamaah-jamaah tabligh al-jahil. Mereka memahami bahawa takut ini harus kita takut kepada Allah. Nah, kita harus takut kepada Allah, tidak dinafikan. Kita balik pada penyakit ini, apakah dia datang daripada manusia? Semua penyakit itu datang daripada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 51, di mana Allah Ta'ala berfirman, lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Taubah ayat 51, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla buat kita. Lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tidak ada sesuatu yang boleh menimpa kita kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Kalau Allah tetapkan untuk kita, ya na'am, Allah tetapkan untuk kita.
Huwa maulana. Dialah tempat kita meminta pertolongan. Kita meminta segalanya kepada dia. Allahu maulana, anta maulana, fansurna. Ya Allah, tolongilah kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka kepada Allah lah kita bertawakal, orang-orang yang beriman. Barakallahu fiikum. Jadi ingat, sesuatu musibah itu adalah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dalam keadaan ini, semua manusia merasakan rasa takut. Jadi siapa yang katakan mereka takut kepada COVID ini telah berlakunya syirik dan sebagainya, itu termasuk kejahilan, kebodohan yang sangat dangkal, di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Di mana Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155, dan kami pasti akan mengujimu. Pasti, satu kepastian, Allah akan menguji kita dengan sedikit ketakutan. Kita rasa sedikit ketakutan. Minal khawf wal ju', kelaparan. Tengok semua orang pergi beli barang dalam keadaan ketakutan, lapar, tidak ada makan keesokan hari. Kelaparan. Kekurangan harta, bagaimana kita tutup 2 minggu ni, kita tidak ada sumber kehidupan lagi. Dan juga jiwa. Ini ayat ini menceritakan keadaan realiti pada hari ini. Di mana Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, kita ada rasa takut sekarang. وَالْجُوعِ, kita ada rasa lapar. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ, dan kita ada kekurangan harta kita. Kita tak kerja hari ini, tidak ada nafkah. Yang bawa Grab tak boleh bawa Grab. Yang niaga makan terpaksa tutup. Dan sebagainya. Beberapa ramai sahabat-sahabat kita terpaksa tutup kedai dan sebagainya. Kekurangan, tak ada income, dan kita terpaksa keluarkan duit. Kekurangan duit di sini. Wal anfusi wath thamarat, dan juga kita takutnya kurangnya jiwa dan juga buah-buahan. Jiwa semakin kurang, manusia semakin hari semakin banyaknya mati. Dan kita lihat, dan ini benar-benar terjadi. Sadaqallahu wa'dah, benar janji-janji Allah itu. Dan sampaikanlah kabar gembira. Allah katakan, wa basyiris sabirin, sabar, berikan mereka berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyyakum. Kita sabar. Semua musibah ini kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kerana setelah musibah timpa pada kita ini, lalu kita membaca bacaan istirja' ini, maka ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh keampunan dan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Itulah orang-orang wa ulaika humul muhtadun. Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita telah duduk dalam keadaan realiti yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Dalam keadaan ketakutan, kelaparan, kekurangan jiwa dan harta. Ini semua kita telah melalui dalam tempoh 2 minggu ini. Dan apakah harus kita buat? Bertakwa kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah, beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Dosa umat ini terlalu banyak pada hari ini. InsyaAllah Allah memberikan kita masa lagi. Semoga Allah memberikan kita kesihatan, kenikmatan iman, sehingga kita dapat beramal soleh di atas muka bumi ini. Jangan kita menjadi hamba-hambanya yang kufur kepada nikmat-nikmatnya. Wallahu ta'ala alam. Soalan daripada sahabat kita, di tempat ana di bawah flat ada surau dan ada azan dan juga solat berjemaah. Jauh di jalan. Nah, ni kita telah sebutkan tadi, walaupun ada azan dan solat jemaah itu tidak dibolehkan kerana termasuk ulil amr telah melarang untuk menutup semua masjid, tidak ada solat jemaah. Azan itu diteruskan. Nah, dalam masalah isu azan ini, tidak ada seperti azan biasa. Kita azan sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sallu fi buyutikum, salat di rumahmu. Salat di rumahmu. Dan tidak ada hayya 'alas salah, tidak ada hayya 'alal falah, kerana itu termasuk azan yang mengajak manusia untuk menuju ke masjid. Sedangkan azan ini menunjukkan hanya masuk waktu salat dan salat di rumah. Hal itu telah disebutkan dalam
kitab sunan di dalam sahih. Soalan berikutnya, masyarakat mengklaim jamaah tabligh adalah penanda akhir zaman di mana orang-orang yang beriman pergi meninggal dunia. Ini musibah. Jamaah tabligh bukan jamaah yang mulia. Mereka ini adalah jamaah dalalah. Disebutkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka ini bukan orang yang hak, yang dakwah ke atas tauhid. Dakwah ini adalah dakwah tauhid. Adapun jamaah tabligh, mereka bukan dakwah kepada tauhid. Mereka dakwah mereka ada 40 hari, 33 hari. Ya, mereka dakwah kepada ijtima' mereka, sehingga itu musibah yang Allah turunkan ke atas umat ini. Ya. Dan jamaah tabligh bukan termasuk jamaatul haq, jamaah yang benar menuju ke atas hak. Jamaah tabligh adalah jamaah sufiyah Diobandi, di mana mereka mengajak kepada pemahaman sufi. Ya. Mereka bukan mengajak kepada sunnah Nabi SAW. Lihatlah bahawa Nabi SAW tidak pernah mengajak sahabat-sahabatnya untuk menuju ke masjid. Mari kita menuju ke masjid. Tidak perlu. Kerana azan itu sudah mencukupi untuk manusia yang beriman untuk menuju ke masjid. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Dan kita telah mengetahui bahawa dalam kitab Imam Al-Bahari menyebutkan bahawa orang yang meninggalkan solat Jumaat dan juga jamaah faqad mubtadi'. Cukuplah mereka itu sebagai ahlul bid'ah. Jadi apakah termasuk mereka umat yang di akhir zaman ini? Tidak. Mereka lah yang menjadi musibah di atas muka bumi ini, antara salah satu kelompok daripada 72 golongan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ingat ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Mereka tidak ada sebesar zarrah dalil pun menunjukkan atas kebenaran yang jamaah tabligh ini. Mereka tidak mempunyai sebesar zarrah walaupun satu dalil menunjukkan mereka ini mengajak kepada ajaran tauhid. Mereka katakan mereka mengajak kepada ma'ruf. Semua orang ajak kepada ma'ruf. Semua agama juga kita boleh katakan mereka mengajak kepada ma'ruf. Apakah yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mereka ajak kepada ma'ruf, di mana tanhauna 'anil munkarnya. Mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar. Dan kita kena faham apakah yang dimaksudkan oleh firman Allah dalam surah Al-Imran, bahawa sahabat-sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in mengajak kepada al-ma'ruf dan juga wa tanhauna 'anil munkar. Apakah yang dimaksudkan dengan ma'ruf dan juga wa tanha 'anil munkar? Sahabat Nabi kepada ma'ruf iaitu ittiba' bis sunnah, tauhid, dan juga mengikuti sunnah Nabi SAW. Wa tanhauna 'anil munkar, kemungkaran ini adalah jangan memaksiati Allah, jangan maksiati Rasul, dan juga jangan sama sekali melakukan syirik dan juga bid'ah. Dan ini adalah dakwah yang paling besar yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Ya, sahabat ini, dakwah tabligh ini hanya muncul pada akhir-akhir ini, yang tercetusnya di India. Dakwah ini ya. Itulah mereka kesannya musibah yang berlaku oleh jemaah tabligh ini. Ingatlah ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, musibah yang datang itu adalah dengan seizin Allah. Kita mohon agar negara kita diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla, diberikan kenikmatan, kesihatan, kekuatan kepada kita semua, dalam masyarakat kita semua ini dalam keadaan aman. Nas'alullah taufiqi wal hidayah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Semoga Allah sentiasa memberikan kita kekuatan untuk kita menempuhi fitnah-fitnah dan cubaan ini. Antara yang untuk kita kuatkan dugaan ini adalah dengannya istiqamah di atas agama Allah ini, sabar dan juga bertawakal kepadanya. InsyaAllah kita akan ketemu pada keesokan hari biiznillah. Barakallahu fikum. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallima tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullahu jami'an.